Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ni dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, hadiyan wa mubasysyiran wa nazira. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala sahabatihi wa ali baitihi wa ala man ahabbahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengabulkan amalan kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Saya mati Ustaz Gani. Ustaz Gani tak apa, sihat balik. Dia balik. Tuan Bilal kita, saya rasa kali pertama saya nampak hari ni. Bilal baru kita lah. Dah, insyaAllah, Alhamdulillah. Saya ingat saya kali pertama malam ni kot saya tak perasan lah kan? Azmi masih ada? Ada, okey. Sebenarnya ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama solat berjemaah di masjid. Kemudian kita lapangkan masa kita. Kita ruangkan masa yang ada pada kita ni untuk kita duduk dalam majlis ilmu sementara kita menanti masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insya-Allah, mudah sebagai bekalan kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita membawa amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, mic ni pun baru juga ni saya rasa. Kan? Mic ni dah lama kot, saya lah kot. Dah berapa kali dah bawa ni? Minggu ni ke apa? Seminggu lebih Dia bunyi sedap. Tapi kalau kita beralih ikut sini, dia hilang. Kalau dari sini pun dia hilang kan? Dia kena duduk tengah kan? Jadi saya tengok orang depan je lah. Kalau yang lama tu dia boleh pusing ikut mana pun, suara tak hilang kan? Baik, Alhamdulillah. Tapi ini sedap lah bunyi kan?
Ni orang baca Quran sedap ni kan. Dia gema baik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung bacaan kitab kita, lebih dahulu pada minggu lepas tu saya minta maaf lah, sepatutnya ada kuliah kita minggu lepas, tapi saya ada urusan, mak mentua saya tak sihat, ada urusan di hospital, jadi terpaksa cancel lah kuliah tu. Sekarang ni pun dia pun masih lagi yalah tak sihat. Kita doa daripada tuan-tuan dan puan yang orang baik-baik ni, orang soleh ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkanlah, permudahkan, bagi hati, bagi kesabaran yang tinggi kan, hati yang tabah dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kesihatan Dia dalam kehidupan kita dunia ni, dia macam-macam ujian kan. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan hati tak tenang, ada orang diuji dengan anak-anak, ada orang diuji dengan harta, duit tak cukup kan. Macam-macam dengan ujian. Apapun ujian, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua, insya-Allah. Sebab apabila ujian ni, kadang-kadang kita nampak dia satu musibah kan, tapi sebenarnya dia merupakan nikmat sebab ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung bacaan kitab kita ni, terlebih dahulu saya nak kongsi sikit apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam kitab Nasr Ma'ibad, dalam bab 4 perkara. Sayyidina Ali sebut ada 4 perkara yang merupakan amalan yang paling susah, dia kata. Ini dia bukan hadis Nabi. Ini Sayyidina Ali sebutlah kata-kata Sayyidina Ali dalam kitab Nasr Ma'ibad yang ditulis oleh, yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia kata ada empat amalan yang kita susah nak buat. Yang pertama, memaafkan orang ketika kita sedang marah. Itu yang pertama disebut ya. Susah nak boleh maafkan orang pada waktu kita sedang geram, sedang marah kat orang. Itu susah. Waktu tenang-tenang macam ni kita boleh okey kan, mudah maafkan, kita tak apa, aku maaf, waktu tenang. Tapi kadang-kadang waktu dalam keadaan kita marah, kita susah nak memaafkan orang, sehingga kan boleh berlaku perkara-perkara yang di luar daripada yang sepatutnya. Benda tu kecil je, tapi bila dalam keadaan marah, bila kita susah nak memaafkan orang, boleh berlaku benda yang lebih buruk, lebih buruk. Yang kedua, amalan yang susah kita nak buat adalah kita menjadi seorang yang pemurah, kata Sayyidina Ali, waktu kita dalam susah, waktu kita ekonomi kita tak apa okey, duit kita tak apa nak ada, masa tu kita susah untuk jadi seorang yang pemurah, dermawan. Yang ketiga disebut oleh Sayyidina Ali dalam kitab tersebut, amalan yang susah kita nak buat ni adalah melakukan perkara-perkara yang baik ketika mana kita sedang keseorangan, seorang-seorang. Biasanya dalam seorang-seorang ni kita banyak ujian, kita banyak benda, mungkin nak buat benda-benda yang tak elok waktu kita duduk seorang-seorang. Dia bukan semua ni, bila sebut susah ni maknanya banyak kawannya kalau dia tak, iman dia tak kuat dan sebagainya, dia susah nak nak lakukan ni. Dan yang keempat, menceritakan perkara yang sebenar, perkara yang betul, perkara yang benar kepada orang yang kita mengharapkan kebaikan daripada dia. Benda tu salah, tapi kalau kita cakap dekat dia nanti takut dia tak tolong kita. Ini antara amalan yang disebut oleh Sayyidina Ali yang susah untuk kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang beriman, orang Islam ni, kita ambil pengajaran. Walau dalam keadaan kita sedang marah macam mana pun, sebaiknya kita cubalah untuk memaafkan. Walaupun kita sedang susah,
Duit kita tak apa nak cukup, tak apa nak ada, tapi kita teruskan juga dengan sifat pemurah kita. Begitu juga dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberi manfaat kepada saya yang menyampaikan dan juga kepada tuan-tuan, ibu, ayah, hormati Allah sekalian yang mendengarnya. Baik. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 112. 112 bab yang ke-70. Bab yang ke-70. Hadis yang terakhir ni berkaitan dengan jiran. Jiran. Banyak minggu kita cakap tentang riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan jiran ni. Tengoklah malam ni boleh habis berapa. Ini dah berapa Syakban? 4 Syakban kan? Ini dah 4 Syakban. Kuliah kita, maghrib kita mungkin dah 2 minggu lagi kot kan? Lepas tu kita rehat sekejap kan, untuk Ramadan. Baik. Bab yang ke-70 iaitu bab jaril Yahudi. Bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Hadis yang ke-128. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Bashir bin Salman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa ghulamuhu yaslukhu syatan faqala ya ghulam idza faragta fabda bijarina al-yahudi faqala rajulun minal qaum al-yahudi aslahakallah qala inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrisuhu atau kama qala. Hadis ni hadis sahih. Daripada Mujahid, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah bin Amru dan juga pembantunya yang sedang menyembelih kambing, kambing. Lalu dia telah berkata, wahai anak, apabila engkau telah selesai, yakni telah selesai sembelih ni, maka engkau mulailah pemberian dengan jiran kita daripada orang Yahudi. So Abdullah bin Amru tu, dia pesan kat bantu dia, lepas selesai sembelih ni, ambillah sebahagian daripada daging kambing yang sembelih tu, bagi kepada jiran yang agama Yahudi, orang Yahudi, bukan Islam lah. Maka seorang lelaki daripada yang berada di situ, Yahudi, maknanya macam pelik, boleh ke bagi kat orang Yahudi ni? Salah seorang yang ramai-ramai tu tanya tu. Kemudian semoga Allah memperbaiki kamu. Dia, yakni Abdullah bin Amru, telah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW berpesan mengenai jiran, sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahawasanya dia akan mewariskannya. So daripada riwayat ini, maknanya kita boleh faham, kalau kita sembelih apa-apa kan, makan-makan, kita boleh bagi jiran kita yang bukan Islam. Kena buat baik dengan jiran kita yang bukan Islam. Baik. Hadis ni dah banyak kali dah kita tengok kan, sebelum ni pun cerita pasal tu juga. Sembelih kambing suruh bagi pada jiran yang bukan Islam. Baik. Bab yang ke-71. Bab yang ke-71 ni dia bab baru lah, iaitu bab al-karam. Imam Bukhari susun ni dalam bab 71 ni, dalam kitab Adab al-Mufrad ni, iaitu bab al-karam. Apa makna al-karam? Bab pada menyatakan tentang kemuliaan, mulia. So bab jiran tadi selesai. Hadis yang ke-129. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasu akram qala akramuhum 'indallahi atqahum qalu laisa 'an hadha nas'aluk qala fa akramun nas Yusuf Nabiullah
ibnu Nabiyullah ibnu Khalilillah. Qalu laisa an hadha nas'aluk. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Qalu na'am. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata Rasulullah SAW telah ditanya. Rasulullah SAW ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, yang paling mulia dalam kalangan kalian di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa. Kan sahabat tanya Nabi, ayun nasu akram, siapa yang paling mulia? Kemudian Nabi jawab, yang pertama jawab apa? Orang yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat yang bertanya tadi, dia kata apa? Para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanya, yang kami maksudkan tu bukan yang tu. Yang tu mungkin mereka dah tahu, kan? Yang paling mulia si Allah di sisi kalian ni adalah mereka yang bertakwa. Itu mereka dah tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah bagi jawapan yang lain. Dia kata apa? Semulia-mulia manusia adalah Yusuf, Nabi Yusuf, seorang Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, yakni Nabi Yaqub, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian para sahabat telah berkata, bukan yang tu, bukan yang tu kami maksudkan. Yang tanya tadi tu yang baik apa? Yang paling mulia tu bukan yang tu. Dua kali Nabi jawab, bukan itu yang dimaksudkan yang oleh sahabat. Kemudian sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanya. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda lagi, lalu tentang kaum Arabkah yang kalian tanya kepadaku? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maka yang terbaik di kalangan kalian di zaman jahiliah adalah yang terbaik di antara kalian pada zaman Islam jika mereka memahami berkaitan dengan agama, sehingga mereka faqih. Berdasarkan kepada riwayat ini, orang yang paling mulia ni, kalau ikut kepada apa yang Nabi jawab ni, dia ada kategori-kategori dia lah. Daripada riwayat ini, Nabi menjawabkan gabungan beberapa kategori orang yang mulia. Pertama, Nabi sebut apa tadi? Mulia dengan sebab takwa. Mulia dengan sebab takwa. Satu lagi, mulia dengan sebab nasab, sebab keturunan. Sebab keturunan. Kemudian mulia dengan sebab apa? Sebab amal soleh. Kita mulia dengan sebab amal soleh. Dan yang last ni disebut apa? Kita mulia apabila kita faham, kita faqih tentang ilmu agama. Itu antara kemuliaan kita. Allah sebut dalam Quran Al-Karim, dalam surah apa? Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu si Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Itu dalam ayat tersebut. Berdasarkan kebenaran ayat ini, selain daripada takwa, selain daripada amal soleh, iaitu orang yang faham tentang agama, tentang faqih. Pada zaman dia sebelum Islam pun dia orang baik, bila dia masuk Islam pun dia jadi orang yang baik. Okay. Untuk berkaitan persoalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada riwayat ini, kan? Berusahalah kita untuk jadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang para asatizah kita selalu sebut, kan, tentang kepentingan takwa ini. Selalu galakkan kita untuk menjadi orang-orang yang takut, orang yang takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya di lisan mudah, kan? Tapi untuk nak buat, nak memastikan tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita ni menggambarkan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semudah apa yang kita ucap di lisan kita, mulut kita. Kita juga maklum bahawa sebab tu kalau setiap minggu kan kita dengar khatib baca khutbah, mesti ada seruan. Salah satu rukun khutbah tu adalah seruan untuk mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sebut, tak sah, batal khutbah tu kan. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kan. Kita boleh hafal bukan pasal kita niat nak hafal, sebab setiap minggu kita dengar, setiap minggu kita dengar. Begitu juga tadi saya mulakan kuliah saya majlis ilmu, kan. Saya mulakan dengan pertama alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian saya sebut juga tentang ayat Quran tentang mengajak bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, kan. Sebab penting untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mulia, orang yang mulia. Dan takwa ini bukan sahaja dia tidak eksklusif untuk ustaz ke, untuk siapa tak. Semua orang layak untuk dapat darjat takwa ni. Semua orang layak untuk dapat title takwa. Semua orang. Tak kira apa pangkat dia, apa pekerjaan dia, apa jawatan dia, kan. Semua orang layak. Dan disebutlah hadis riwayat ni juga, kita mulia apabila kita faham tentang ilmu agama. Ini mudah-mudahan kita duduk dalam rumah Allah pada malam ni, dalam majlis ilmu. Saya ingat tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah untuk menambah lagi pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu agama, menambahkan lagi keyakinan kita tentang ilmu agama. Jadi bila kita berusaha untuk kita menjadi faqih, untuk kita menjadi faham tentang ilmu agama ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malah para asatizah kita juga selalu sebut, kan, satu hadis Nabi SAW, orang yang berusaha untuk faham agama ni, Allah akan memudahkan jalan dia ke syurga, kan. Kita dengar ni, may yuridillahu bihi khaira, sesiapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia ni jadi baik, yufaqihu fid din, Allah akan memudahkan dia faham tentang ilmu agama. Ni hadis Nabi SAW, hadis sahih. May yuridillahu bihi khaira. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi jadi kita baik, Allah lapangkan masa kita, Allah tak sibukkan masa kita, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, khususnya majlis ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah kita, khusus. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak memudahkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini sama-samalah kita berusaha untuk buat apa yang Nabi sebut, mencari takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bab yang seterusnya adalah bab ke-72, iaitu bab al-ihsan ilal barri wal fajir. Bab apa ni? Bab al-ihsan ilal barri wal fajir, iaitu bab pada menyatakan berbuat baik kepada orang baik dan orang jahat. Jadi satu hadis, satu jari riwayat dia yang disebut oleh Imam Bukhari ni, dalam bab tentang buat baik kepada orang buat baik kat kita, dan juga buat baik kepada orang buat jahat kat kita. Hadis yang ke-130, haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan
qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir as-Sawri an Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir qala Abu Abdullah qala Abu Ubaid musajjalatun mursalatun. Daripada Muhammad bin Ali ibnu al-Hanafiyah, bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Dia telah berkata ianya adalah balasan kepada orang baik dan juga kepada orang jahat. Dan Abu Abdullah telah berkata balasan yang dikirimkan. Secara ringkasnya, riwayat ini kata tidak ada perbezaan dalam kita buat baik dengan orang buat baik ataupun dengan orang buat jahat kepada kita. Ini yang kadang susah ni. Orang buat baik dekat kita, kita balas dengan baik. Kan ada kata sebut kalau orang buat baik kat kita, kita buat baik semua, balas baik kepada orang yang buat baik kepada kita tu, itu adalah lumrah, biasa je kan. Orang buat baik kat kita, kemudian kita balas balik kebaikan dia. Itu biasa. Kemudian orang buat baik, kita balas jahat, ada tak? Kita buat baik kat orang balas yang tak elok kat kita. Berlaku tak berlaku dalam masyarakat? Berlaku. Yang ni nama dia zalim. Orang buat baik kita, orang tolong kita, ni terima kasih pun tidak, malah kita mungkin kita kata yang tak elok kat dia ke, kan? Ini zalim. Ini pun juga berlaku dalam masyarakat kita. Ada. Harap kita tidak termasuklah ni dalam orang tolong kita, kemudian terima kasih pun tidak, bersyukur pun tidak, malah hina lagi, burukkan dia lagi. Langsung tak bersyukur. Kemudian yang jenis ketiga, buat jahat balas jahat. Buat jahat balas jahat. Ini orang kata apa? Sepatutnya kalau ikut riwayat ni, buat jahat kita kena balas baik juga, kan? Macam mana Nabi SAW kan, orang Quraisy baling hina Nabi macam-macam, tapi Nabi tetap juga buat baik. Nabi tak balas kebaikan. Tapi kita biasa ni, manusia kita biasa ni, biasanya kalau orang buat jahat kat kita, kita akan balas dengan balas jahat juga. Balas jahat juga tu nama dia dendam. Dendam. Yang keempat ni, ini yang hebat ni, kalau kita dapat lah, iaitu orang buat jahat kat kita, kita balas baik dekat dia. Kan? Ini yang hebat. Ini yang susah ni. Susah. Kita sebut ni senang ni. Sebut senang je, kan? Tapi kalau berlaku dekat kita, belum tentu lagi kita boleh buat macam ni. Belum tentu lagi kita boleh balas baik, kan? Dia kata kat kita, dia fitnah kita, kita nak boleh tenang, nak cakap baik-baik juga dengan dia, belum tentu. Bukan tak boleh, tapi belum tentu. Sebab ini susah. Allah sebut dalam Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu buat baik, sebenarnya bila kita buat baik ni, kata Allah, kebaikan itu dia akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Sekiranya kamu buat benda yang tak elok, benda jahat, pun akan balik pada kita juga. Itu dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita lah, seharian ni, kita akan buat sesuatu, sama ada perbuatan kita itu baik ataupun tidak. Kita bangun pagi, setiap hari mesti kita akan bermuamalah dengan orang, akan jumpa dengan orang, jumpa orang ni, jumpa orang tu dan sebagainya, kan? Dalam kita berjumpa ni mesti akan ada hubungan, sama ada dari segi lisan ataupun dari segi perbuatan dan sebagainya. Bila ada perbuatan dan juga interaksi itu, mungkin ada baik, ada buruk. Mungkin ada baik, ada buruk. Kemungkinan juga
kita buat yang tak baik tu daripada kita. Nauzubillah min zalik. Okey ya. Jadi itu riwayat dia. Kena buat baik walaupun orang buat jahat kat kita, orang naya kita ke, kan, orang dajal kita ke sebagainya, cubalah sebaik mungkin untuk kita terus membalas dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah, Allah bagi kekuatan kepada kita. Sebab kita tak lari ni, bila kita duduk dalam masyarakat, bang, ini adalah tanggungjawab kita. Baik, seterusnya. Sebab dia satu riwayat je ni. Bab yang ke 73. Bab fadli man ya'ulu yatiman. Bab pada menyatakan keutamaan menanggung anak yatim. Bab kelebihan kita jaga anak yatim. Ada tak dalam ni lah, tuan ni yang jaga anak yatim? Mungkin dia anak kakak kita ke, abang kita ke, dia tak jaga, tapi kita tolong jaga dia. Ada, ingat dalam masyarakat kita mudah jumpa ni. Ada. Jadi riwayat ni nak ceritakan kelebihan ataupun keutamaan kita menanggung anak yatim. Hadis yang ke-131. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Thawri bin Zaid an Abil Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail atau kama qala. Hadis ini sahih. Kita ada mufrad ni disusun oleh Imam Bukhari, tapi riwayat ini juga disebut dalam Imam Muslim pun ada sebut riwayat ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, orang yang membantu janda, as-sa'i 'alal armalah. Armalah ni janda, orang yang pernah berkahwin. Dia syarah dia panjang juga ni. Pasan armalah ni siapa? Orang yang dia tak berkahwin, tak ada orang jaga dia. Satu. Kemudian dia dah pernah berkahwin, suami dia sama ada bercerai ke ataupun maknanya suami dia meninggal ke, kan? Pun dia juga disebut sebagai al-armalah. As-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang membantu janda dan orang-orang miskin seumpama dia berjuang di jalan Allah, seumpama dia berjihad di jalan Allah, dan seumpama orang yang berpuasa pada siang hari dan mendirikan solat pada malam hari. Kelebihan orang yang menjaga, okey, menanggung al-armalah ni, ibu tunggal, janda dan juga orang miskin. Besar tu ajaran dia tu. Seumpama pejuang di jalan Allah, orang yang berjihad, kal mujahid fi sabilillah. Wa kalladhi yasumun nahar, seumpama orang yang berpuasa pada siang hari, wa yaqumul lail, kemudian dia malam kelebihan, orang bangun malam tu dia dapat kelebihan tersebut. Baik, sedikit syarah daripada riwayat ini. Dia kata memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim serta mengurus mereka termasuk jihad jihad di jalan Allah. Maksudnya orang janda yang ada anak. So anak tu dia jadi anak yatim lah. Maksudnya mungkin bapa meninggal, suami dia meninggal, jadi anak tu jadi anak yatim. Kita yang membantu, bagi nafkah, tolong. Nabi sebut mereka ni kelebihan dia termasuk masa umpama kita berjihad di jalan Allah. Dia bukan anak yatim lah. Dia bukan anak yatim. Bapak dia ada kan. So kita itu pun dikira susah. Sebab tu sebut miskin, dia susah. Biasanya orang yang
yang bercerai ataupun suami meninggal sebagainya, biasanya dia susah. Bukanlah semua, tapi biasanya kita akan jumpa orang yang tu dia susah, pergerakan dia terbatas dan sebagainya. Ada juga yang senang, yang kaya, kan? Sebab tu dia tadi anjurkan kita ni memberi jalan keluar atas pelbagai pendekatan. Carilah jalan macam mana yang kita boleh bantu. Ingat dalam Korea kita, masyarakat kita ada, kan? Ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal lah kita sebut istilah ini, ibu tunggal. Dan bila kita sebut janda ni macam ada setengah orang tu dia agak macam negatif, kan? Yang lebih harmoni kita sebut sebagai ibu tunggal lah. Ibu tunggal. Ustaz, kalau kita kahwin dengan orang ibu tunggal, apa ni? Alhamdulillah, lagi baik. Lagi bagus. Lagi bagus. Kalau mampu tu lagi bagus. Dia bentuk pertolongan, sebab tu dia sebut sini. Dia dalam syarah sebut, dia kata, buatlah apa saja. Carilah jalan keluar. Macam mana nak memudahkan urusan mereka. Kalau mungkin dengan cara kita berkahwin dengan dia boleh membantu dia, alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau tak boleh, tak mampu, tak berani ke macam mana, kan? Boleh cara lain. Sebulan hantar beras, hantar duit, pergi tanya khabar, anak dia nak masuk universiti, anak dia nak sekolah ni. Ni nak sekolah ni. Ni sekolah cuti, sekolah dah 2 minggu lagi kot nak buka sekolah ni, kan? Pergilah tanya khabar, kan? Macam mana anak cukup tak belanja. Cumanya nasihat saya, kalau nak pergi tu bawa orang rumah sekali lah, kan? Sebab takut kita nak tolong orang ni, takut tak ada orang tolong kita. Dia ni itulah, kena tolong. Kena tolong. Sebab ada orang memang susah, kan? Susah. Dia tak cukup. Sebab tu dalam Quran pun Allah sebut, ni saya bawa sikit lah, kan? Menyebut tentang tentang hak ehwal anak yatim ni. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ayat dia panjang lah. Dan mereka bertanyakan kepada kamu Muhammad tentang anak yatim, katakanlah bahawa berbuatlah kebaikan, buatlah islah, buat kebaikan kepada mereka, yakni anak yatim adalah merupakan satu kebaikan. Satu kebaikan. Semuanya dalam kita buat baik tu, pastikan memang kita benar-benar buat baiklah. Ikhlas dalam amalan kita tu. Takut ada tujuan-tujuan lain. Anak yatim ni ada hak umur ke? Dia 18 tu. 18. Yang saya tahulah. Tapi kalau dia bergantung kat tengok keadaan susah dia tu, kan. Kemudian apa lagi? Fa ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, ada apa anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadap dia. Ini surah apa tu? Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, kan? Sebab ada orang dia jaga anak yatim, tapi dia zalim. Marah, dia suruhlah macam, kan? Kalau didik tak apa, tarbiyah tak apa. Ini kadang sampai mendera, ada, kan? Dia jaga, tapi sampai mendera. Kemudian Allah sebut dalam Quran, jangan kita makan harta anak-anak yatim. Memanglah dalam kita nak tolong dia buat baik tu, jangan sampai kita makan harta dia. Ini pun takut juga, kan? Saya boleh sebut ni, saya teringat, kan? Ada dia bab berkaitan dengan harta pusaka. Harta pusaka. Bila meninggal, contohlah meninggal bapa kita, bawah tu kita ada adik-beradik lah, kan? Kita ada abang kita, kak kita semuanya. Kadang-kadang dalam pembagian harta pusaka tu dia tidak adil. Mungkin bapa dia mati, anak dia ada anak. Kadang dalam kita ada kes dia sembunyikan maklumat tersebut. Dia dapat harta dia lebih, tapi sebenarnya harta tu milik anak yatim, anak buah dia. Kadang pembahagian tanah, kan?
budak-budak tu kecil lagi. Ini ada berlaku. Jadi kalau kita tak berhati-hati, saya pun nasihat adik saya jugalah kan. Kalau kita tak berhati-hati, kita takut rumah kita yang duduk tu, kebun kita yang kita tanam macam-macam tu, dalam tu ada harta anak-anak yatim, anak-anak buah kita mungkin bukan anak yatim orang lain, anak-anak buah kita. Boleh berlaku, boleh berlaku. Sebab tu kita jangan buat mudah. Yang kita bimbang takut benda tu kalau kita dapat kesan tak apa. Takut benda tu kita bawa sampai turun temurun. Sikap kita yang tamak ni kepada harta ni kan, kita ambil harta orang lain. Harta orang lain tu mungkin harta saudara mara kita juga kan. Bila dia meninggal, harta tu dia jadi harta anak-anak dia kan. Jadi kita ambil hak mereka. Kemudian kita duduk, kita makan. Kemudian kita pula meninggal, anak-anak kita pula mewarisi harta kita tu. Sedangkan dalam harta kita tu ada harta anak-anak yatim. Jadi kita kena beringatlah. Sebab tu bila bab faraid, bab miras ni kena semak, kena cek betul-betul. Kalau bukan hak kita, jangan ambil lah. Jangan ambil. Dia kadang dia dalam harta faraid ni dia macam-macam. Kan, ada yang tumpuk bahagian mayat. Sepatutnya dia tak dapat pun sebabkan dia tak ada anak lelaki. Kan, semua anak perempuan, so harta dia akan dapat kepada waris lelaki sebelah dia kan. Jadi macam-macam. Yalah, kita memang kadang dalam kita nak buat baik ni pada anak yatim ni, kita kena jaga juga benda-benda ni. Baik, seterusnya bab yang ke-74. Bab fadli man ya'ul yatima lahu. Bab pada menyatakan keutamaan sesiapa yang menanggung anak yatimnya sendiri, ini anak kematian ayahnya. Okay, saya baca maksud je lah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW telah berkata, telah datang kepadaku seorang perempuan bersama 2 orang anak perempuannya. Maka dia telah meminta kepada aku makanan, tetapi tiada padaku melainkan sebutir tamar. Ini pun hadis ni pun kita dah pernah baca awal-awal sebelum ni. Lalu aku berikan kepadanya, maka dia membahagikan tamar ini kepada memberikan tamar ini dan memberikan kepada kedua orang anaknya. Kemudian dia telah berdiri dan berlalu pergi. Maka telah masuklah Nabi SAW, lalu aku memberitahunya. Maka baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menjaga anak-anak perempuan ini lalu berbuat baik kepada mereka, nescaya mereka akan dijadikan baginya pendinding daripada api neraka. Maksudnya kita samalah maksud tadi kan. Kita tahu ada anak yatim yang susah, kita tolong, insya-Allah kan, dengan sebab pertolongan kita terhadap anak yatim tersebut, dia menjadi pendinding kepada pendinding daripada api neraka pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Di lepas ni ada lagi. Yang tadi tu kematian ayah, masih ada mak. Riwayat yang ke-75 ni, anak yatim piatu, ayah tak ada, mak pun tak ada. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita baca pada minggu depan. Minggu depan minggu depan nak balik kampung, nak balik Kedah. Minggu depan balik Kedah. Tapi tengok keadaan lah. Saya plan nak balik Kedah, tapi dalam keadaan mak mentua saya tak apa sihat ni, kalau ada saya maklum lah. Kalau ada kuliah saya maklum, kalau tak ada pun saya maklum lah, insyaAllah. Baik, wallahu alam. Mana yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah dan kurang itu semua datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya khususnya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian yang mendengarnya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.